Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersua lagi kita di channel Cikgu Liza. Hari ini kita akan bincangkan soalan fokus kebat sains tingkatan 3, muka surat 41 hingga 43. Bab 1, rangsangan dan gerak balas. Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Liza dari Kelantan. Okey, soalan 3T. Rajah 2 menunjukkan gerak balas A dan B pada mata. Jom kita lihat gerak balas A macam mana dan gerak balas B macam mana. Okey, kita dapat lihat gerak balas A menunjukkan pupil atau saiz anak mata adalah kecil. Manakala gerak balas B menunjukkan saiz anak mata lebih besar berbanding A. Gerak balas anak mata mengecil dan membesar melindungi mata terutamanya pada retina dengan menghalang keamatan cahaya yang berlebihan masuk ke dalam mata. Soalannya, jelaskan mengapa semasa fenomena gerhana matahari berlaku, kita perlu melihat kejadian tersebut pada permukaan air di dalam sebesin air. Yes, sewaktu gerhana matahari berlaku, sinar cahaya matahari yang sangat terang memasuki mata kita. Ini boleh merosakkan sel di retina. Itulah sebab kita diminta atau dikehendaki melihat melalui permukaan air dalam sebesin air. Okey, yang tadi juga inilah rajah gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan berada di antara matahari dan bumi. Kita teruskan dengan soalan 5B. Rajah 3 menunjukkan struktur kulit manusia. Cantik tak kulit manusia? Cantik kan? Ciptaan Allah semestinya cantik. Soalan 5B. Jelaskan mengapa hujung jari dan bukan tapak tangan digunakan untuk mengesan tulisan Braille. Ya, jawapannya, hujung jari lebih peka terhadap rangsangan sentuhan berbanding tapak tangan. Hujung jari mempunyai lapisan epidermis yang lebih nipis dan taburan reseptor sentuhan yang lebih padat berbanding dengan tapak tangan. Epidermis lebih nipis dan reseptor lebih padat atau bilangan reseptor lebih banyak berbanding tapak tangan. Ini dia tulisan Braille digunakan oleh orang buta, mana tulisan itu mempunyai tulisan yang timbul di mana dapat dirasai oleh deria sentuhan pada hujung jari. Jelaskan mengapa hujung jari dan bukan tapak tangan. Yang tadi juga ya. Ini adalah rajah. Ya, hujung jari terdapat banyak reseptor atau saraf-saraf yang mengesan sentuhan, iaitu reseptor sentuhan. Soalan 5C. Mazlan mengelaskan lidah sebagai kulit yang mempunyai reseptor rasa. Adakah anda bersetuju dengan pengelasan lidah sebagai kulit? Jelaskan jawapan anda. Ya, setuju. Lidah merupakan organ deria yang mempunyai reseptor yang dikenal sebagai tunas rasa di permukaan lidah yang dilindungi oleh epidermis kulit. Okey, lidah adalah organ deria. Daripada 5 deria tu, lidah adalah salah satu organ deria, mempunyai reseptor dikenal sebagai tunas rasa.
Kerana reseptor ini boleh mengesan 5 rasa. Ingat lagi tak? Nisin, samhit, umami. Okey, soalan 6A. Apakah kepentingan deria bau kepada kita apabila berada di makmal sains? Berikan satu contoh. Ya, deria bau dapat membantu kita mengesan bahaya yang mungkin berlaku di dalam makmal sains. Contohnya, kita dapat mengesan kehadiran gas yang berbahaya seperti klorin dan amonia melalui bau. Bau sengit, hidung kita akan mengesan bau yang berbahaya di dalam makmal. Soalan 6B. Mengapakah anjing dalam unit polis dapat dilatih untuk mengesan kehadiran dadah yang tersimpan di dalam beg? Ya, anjing mempunyai deria bau yang sangat peka kerana mempunyai sel deria bau yang lebih banyak daripada manusia dan kebolehan menganalisa bau yang lebih cekap daripada manusia. Ya, anjing mempunyai deria bau yang sangat peka dan mempunyai bilangan sel deria bau yang banyak berbanding manusia. Itulah anjing digunakan untuk mengesan kehadiran dadah yang tersimpan di dalam beg. Soalan 9. Pak Dolah yang mempunyai masalah rabun dekat terlupa membawa cermin matanya semasa sarapan di sebuah warung. Anda digandaki untuk mereka bentuk suatu kanta bagi membolehkan Pak Dolah membaca surat khabar. Reka bentuk tersebut hendaklah menggunakan bahan dalam racah 4. Ini racah 4. Bahannya ialah botol plastik Lutsina dan air. Macam mana untuk mereka bentuk kanta bagi membolehkan Pak Dolah membaca surat khabar? Pertama, isi botol minuman penuh dengan air. Kedua, botol minuman yang berisi air itu berfungsi sebagai kanta cembung. Ketiga, letakkan botol minuman yang berisi air itu di atas surat khabar. Dan keempat, baca surat khabar melalui botol minuman tersebut. Macam ni cara untuk membaca surat khabar. Pastikan botol minuman yang berisi air berada di hadapan, manakala surat khabar berada di belakang. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebelum cikgu akhiri video ini, marilah kita sama-sama berzikir sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Zikir pada hari Jumaat ialah dengan menyebut perkataan Ya Allah sebanyak 1000 kali. Kita boleh sebut sebanyak mana yang kita mampu sebagai tanda kita bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.